Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan The Victoria ingin membentangkan iklan jawatan kosong iaitu Doktor Rawatan Kecemasan dan Pembantu Perawatan Kesihatan. Dibentangkan oleh Wan Aisyah Fitra, saya Nur Putri Fatiah, Rabatul Sharifah dan Melissa Syahril. Pengenalan. Perekrutan dan pemilihan pekerja adalah proses memperolehi, menempatkan dan mengekalkan tenaga kerja untuk mewujudkan kesan positif ke atas keberkesanan organisasi. Ia adalah fungsi sumber manusia bagi membina tenaga kerja organisasi melalui sistem yang strategik. Seterusnya, pengenalan projek. Projek ini dilakukan adalah untuk mencari pekerja bagi memenuhi jawatan di Hospital Victoria. Jawatan yang dicari oleh Hospital Victoria adalah Doktor Rawatan Kecemasan dan Pembantu Perawatan Perubatan. Selain itu, jawatan Doktor Rawatan Kecemasan ini mempunyai kemahiran serta pengetahuan yang tinggi. Manakala untuk jawatan Pembantu Rawatan Kesihatan pula, hanya sekadar mengetahui perkara asas di dalam tugasnya sahaja dan perkara itu akan diajar. Selain itu, kedua-dua jawatan ini dipilih adalah kerana jawatan doktor tersebut merupakan jawatan atasan dalam bidang kerja yang profesional. Manakala jawatan pembantu perawatan pula merupakan jawatan bawahan kerana bidang kesihatan merupakan bidang kerjanya hanyalah sebagai perkhidmatan sokongan sahaja. Okey, baiklah. Ini merupakan iklan jawatan kosong yang telah dihasilkan oleh Hospital Victoria, iaitu iklan jawatan kosong Doktor Rawatan Kecemasan dan Pembantu Perawatan Kesihatan. Seterusnya. Okey, baiklah. Deskripsi kerja Doktor Rawatan Kecemasan. Yang pertama ialah mengendalikan kes-kes trauma teruk dan kecemasan kecil. Yang kedua ialah melakukan pemeriksaan fizikal untuk mendiagnosis dan merawat pesakit. Yang ketiga ialah menstabilkan pesakit serta menghadiri keperluan asas pesakit. Yang keempat, mengetuai dan memberi arahan kepada pembantu perubatan mengenai tindakan spesifik untuk pesakit. Deskripsi kerja yang kelima ialah memastikan pesakit berada di dalam keadaan yang stabil setelah diberikan ubat-ubatan. Akhir sekali, mengendalikan kes kecederaan kecemasan terutamanya di zon kuning dan di zon merah. Seterusnya. Okey. Ini pula deskripsi kerja pembantu perawatan kesihatan. Yang pertama ialah bertanggungjawab dalam membantu melaksanakan tugas-tugas asas berkaitan penjagaan pesakit. Yang kedua ialah melaksanakan tugas-tugas dalam pengendalian kematian pesakit. Membantu pegawai dalam prosedur pemeriksaan, ujian dan rawatan pesakit. Yang keempat, membantu dalam memeriksa alat kelengkapan supaya berada dalam keadaan yang baik, selamat dan boleh digunakan. Yang kelima ialah mengutip contoh spesimen dan menghantar ke makmal kaji penyakit, iaitu makmal patologi. Yang keenam ialah membantu tugas-tugas pemeriksaan inventory di stor ubat
ataupun bukan ubatan. Dan akhir sekali ialah melakukan tugas asas pembersihan dan pembasmian kuman. Seterusnya, spesifikasi kerja bagi doktor rawatan kecemasan. Yang pertama, mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua, mempunyai ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang kedoktoran perubatan. Yang ketiga, mampu bekerja dalam tekanan di unit perubatan kecemasan. Yang keempat, calon mestilah cekap mengenali semua gambaran klinikal dan jenis kecederaan dengan segera untuk merawat pesakit. Yang kelima, memiliki sijil latihan khas kedoktoran dan telah memenuhi peraturan-peraturan perubatan yang diiktiraf oleh Majlis Perubatan Malaysia. Dan yang terakhir, calon mestilah berusia tidak lebih daripada 35 tahun semasa tarikh tutup. Seterusnya, spesifikasi kerja bagi pembantu perawatan kesihatan. Yang pertama, mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua, berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Yang ketiga, calon untuk melantikan perlulah memperolehi kepujian tidak kurang daripada grade B dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada tahap pentaksiran tingkatan 3 PT3 atau kelulusan yang diiktiraf oleh kerajaan yang setaraf dengannya. Yang keempat, calon untuk lantikan perlulah memperolehi kepujian tidak kurang daripada grade C dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada tahap pentaksiran tingkatan 3 PT3 atau penilaian menengah rendah PMR atau kelulusan yang diiktiraf oleh kerajaan dan yang setaraf dengannya. Next. Okey, seterusnya KSAO. KSAO bermaksud K untuk knowledge ataupun pengetahuan, S untuk skill ataupun kemahiran, A ability, kelebihan, dan O ada karakteristik ataupun ciri-ciri yang lain. Untuk pengetahuan KSAO, Doktor Rawatan Kecemasan ER, pengetahuan yang pertama iaitu mempunyai ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang kedoktoran perubatan atau bidang yang berkaitan. Yang kedua adalah memiliki sijil latihan khas kedoktoran dan telah memenuhi peraturan-peraturan perubatan yang diiktiraf dengan Majlis Perubatan Malaysia. Dan yang ketiga adalah memiliki pengalaman di dalam bidang kedoktoran sekurang-kurangnya 2 tahun. Kemahiran untuk doktor rawatan kecemasan pula adalah yang pertama, calon mestilah cekap mengenali semua gambaran klinikal dan jenis kecederaan dengan segera untuk merawat pesakit. Ability ataupun kelebihan untuk doktor rawatan kecemasan pula iaitu mampu bekerja dalam tekanan. Dan akhir sekali ada karakteristik ataupun ciri-ciri lain untuk doktor rawatan kecemasan adalah warga negara Malaysia dan berusia tidak lebih daripada 35 tahun. KSAO untuk pembantu pegawai perubatan. Pengetahuan yang pertama adalah kepujian tidak kurang daripada grade B dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada tahap pentaksiran tingkatan 3 PT3 atau penilaian menengah rendah PMR. Kepujian tidak kurang daripada grade C dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada tahap pentaksiran tingkatan 3 iaitu PT3 atau penilaian menengah rendah PMR. Skill ataupun kemahiran untuk pembantu pegawai perubatan pula tiada. Ability ataupun kelebihan pembantu perawatan, yang pertama boleh bekerja dalam tekanan dan yang kedua boleh bekerja sewaktu shift malam. Dan yang terakhir ada karakteristik ataupun ciri-ciri lain untuk pembantu pegawai perubatan, mestilah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun. Kesimpulannya, berdasarkan projek HRM 2523 yang telah dijalankan ini, projek ini telah menghasilkan jawatan tertentu bagi mengisi kekosongan yang terdapat di dalam organisasi Hospital Victoria.
di mana jawatan yang telah dipilih adalah berkaitan dengan jawatan atasan dan jawatan bawahan. Iaitu jawatan atasan adalah doktor rawatan kecemasan, manakala jawatan bawahan pula adalah pembantu perawatan kesihatan. Iklan ini juga dilakukan adalah untuk mencari pekerja yang berkualiti supaya dapat menaikkan nama organisasi dan menjaga kadar pusing ganti pekerja. Untuk mendapat pekerja yang berkualiti, organisasi perlulah membuat perancangan untuk mengambil pekerja dengan meramalkan keperluan pekerjaan masa hadapan organisasi untuk membangunkan plan tindakan perjawatan bagi memenuhi keperluan organisasi. Selain itu, bagi jawatan yang diiklankan, organisasi juga telah menetapkan KSAO yang tertentu pada jawatan tersebut. Bagi individu yang ingin memohon jawatan tersebut, wajarlah bagi individu terbabit untuk memenuhi KSAO yang diingini oleh organisasi agar matlamat dan objektif organisasi tercapai. Organisasi juga mengambil langkah untuk membangunkan plan tindakan dengan menetapkan objektif supaya memudahkan pihak yang terlibat untuk mencari pekerja yang diingini. Organisasi juga perlu mewujudkan aktiviti alternatif dengan menilai aktiviti alternatif dan memilih aktiviti alternatif agar pekerja yang diambil bekerja menepati analisis kerja yang ditetapkan oleh organisasi. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.